على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita rahmat, nikmat serta inayah untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita di dalam memahami dan memahami tentang ahkam al-fiqhiyah, memahami tentang hukum hakam yang berkaitan dengan ilmu syariah fiqh. Seperti mana yang kita sebutkan semalam dalam Rauhah, bahawa menuntut ilmu itu adalah afdalul ibadat, ibadah yang paling afdal. Kemudian ulama mengatakan bahawa ilmu yang paling afdal itu adalah ilmu apa? Ilmu tafsir. Yang pertama adalah ilmu tafsir. Kenapa ilmu tafsir? Sebab ilmu tafsir adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu tafsir adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu afdalul kitab. Quran adalah kitab yang paling afdal. Jadi mempelajari ilmu tentang Al-Quran adalah ilmu yang paling afdal. Kemudian ilmu apa? Kemudian ilmu hadis. Kemudian ilmu hadis. Setelah itu barulah ilmu fiqh. Kerana ilmu fiqh ni ta'alluq ataupun berkaitan dengan dengan kesahihan ibadah kita, muamalah kita, nikah kita ataupun mawaris. Tamam. Jadi fiqh ni terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama bahagian ibadat. Tamam. Ulama pecahkan fiqh kepada 4 bahagian. Yang pertama bab ibadat, yang sekarang kita pelajari bab ibadat: berwudu, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kemudian 1/4 yang kedua adalah apa? Muamalah. Termasuk dalam muamalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, apa lagi? Mengupah orang. Banyaklah dalam muamalah. Bab mencuri pun, bab ghasab dalam muamalah, dia cerita tentang bab al-ghasb, merampas harta orang. Termasuk juga dalam bab muamalah. Kemudian 1/4 yang ketiga adalah bab faraid dan juga nikah. Faraid dan juga nikah. Kemudian barulah yang terakhir bab jinayat. Bab jinayat. Tak jumpa lagi ni. Taib. Baru jumpa. Jadi hari ini kita akan teruskan perbahasan kita dalam tajuk bab yang membatalkan perkara yang boleh membatalkan solat. Bab ini adalah bab yang paling penting. Kerana apa? Kerana solat itu dilakukan setiap hari. Sawal tak? Baik. Dan solat itu boleh jadi sahih, boleh jadi batal. Jadi kalau kita tak tahu tentang perkara yang membatalkan solat dan kita melakukannya, maka akan membawa kepada pembatalan solat. Jadi wajiblah kita pelajari. Wajib kita pelajari tentang perkara yang boleh membatalkan solat. Sampai mana dah? Al-amalul kasir kasalasi khatawat dah kan? Wal aklu wasyurb dah. Baru masuk. Tak masuk lagi ke dah masuk? Kita ulang sikit Al-aklu wasyurbu. Baik.
Di antara perkara yang membatalkan solat adalah makan dan juga minum. Maksud daripada makan dan minum ini adalah apa? Dalam ibarah yang lain, dalam kitab yang lain sebutkan sampainya sesuatu ke dalam jauf. Sampainya sesuatu ke dalam jauf, ke dalam rongga. Tak kisahlah perkara itu berbentuk makanan ataupun minuman ataupun bentuk yang lain. Saya tak makan, saya telan. Telan apa? Telan apa? Duit shilling katakan. Kahak katakan. Kahak bukan makanan ke? Ada yang makan kahak? Taib. Sekalipun bukan makanan ataupun bukan minum. Yang penting dia menyampaikan sesuatu ke dalam rongga. Taib. Ataupun sisa makanan. Al-aklu wa syurbu, makan dan juga minum. Dalam masalah makan dan minum ni, kita katakan bahawa ada dua pembahagian. Ada dua pecahan, ada tafsil. Adakah makan terus batal solat? Tak. Ada makan yang tidak membatalkan solat. Ada jenis makanan ataupun ada perbuatan memakan tu ataupun meminum itu tidak membatalkan solat. Jadi khulasah dia, kesimpulan dia, makan dan minum ni terbahagi kepada dua. Apa dua tu? Kasir dan qalil. Kadang-kadang dia makan banyak, kadang-kadang dia makan sikit. Baik. Sikit tu macam mana? Banyak tu macam mana? Apa dia? Tak, sedikit tu apa? Dobit dia. Garis ukur. Apa orang kata? Sebesar biji bijan. Sebesar biji bijan. Itu ulama katakan sedikit. Sedikit tu sebesar biji bijan. Tahu tak biji bijan? Baik. Itu sedikit. Asalnya uruf, mengikut uruf. Jadi ulama letakkan satu garis panduan ataupun garis panduan lah, bahawa yang sebesar biji bijan ataupun lebih kecil daripada biji bijan itu dinamakan sedikit. Lebih besar sedikit daripada itu, walaupun besar dia lebih sikit je, itu dinamakan banyak. Jadi kalau sedikit tu, kalau dia makan sedikit, dia makan sedikit, tengah solat baru lepas makan kan, makan tengah hari, lepas tu solat zuhur, ada sisa makanan dekat celah gigi, dia pun isap-isap, lepas tu telan. Tapi apa hukum dia? Tengok keadaan dia macam mana. Dia tu sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja ataupun tak sengaja. Kalau khusyuk sangat solat, tak perasan dia buat apa. Tamam? Tak sengaja tu kan. Bila tak sengaja, tidak membatalkan solat. Ataupun kalau dia tu jahil, ataupun dia jahil. Apa maksud jahil? Dia tak tahu. Dia tak tahu pun bahawa dalam solat ni tak boleh makan. Dia tak tahu bahawa dalam solat ni tak boleh makan. Tapi jahil ni jahil yang dimaafkan lah. Jahil kan ada dua. Ada jahil yang dimaafkan, ada jahil yang tak dimaafkan. Semua bab dalam semua kalau kita baca dalam kitab fiqh, bila kita kata jahil, maksudnya jahil yang dimaafkan. Ada jahil yang dimaafkan, ada jahil yang tak dimaafkan. Jahil yang dimaafkan apa? Satu, dia baru masuk Islam. Tamam, baru masuk Islam. Ataupun dia dah lama dah masuk Islam, cumanya tempat yang dia duduk tu tak ada ulama, tak ada orang yang boleh mengajar kepadanya fardu ain. Itu maksud jahil. Adapun kalau orang tu duduk dekat tempat yang ada ulama, ramai ulama,
dan dah masuk Islam lama dah, cuma dia tak mengaji, itu jahil. Itu jahil yang tidak dimaafkan. Jadi kalau dia makan sedikit dalam keadaan dia lupa ataupun dia tak tahu bahawa dalam solat ni tak boleh makan, dia mungkin dia ingat, oh kalau sikit tak apa kot, itu jahil jugalah. Tengoklah jahil yang ma'fu ke jahil yang ghair ma'fu, yang dimaafkan ke yang tak dimaafkan. Kalau jahil yang dimaafkan tidak batal solat. Baik. Kalau dia makan sedikit dalam keadaan dia sengaja, amdan, bukan sahwan, amdan, dalam keadaan sengaja, ataupun aliman bitahrimihi, ataupun dia makan dalam keadaan dia tahu bahawa benda tu haram, hukumnya batal solat. Baik. Itu kalau sedikit. Kalau banyak macam mana? Banyak pun ada ada syarat dia. Kalau banyak dalam keadaan sahwan, dalam keadaan tak sengaja. Banyak dalam keadaan tak sengaja, sahwan. Au jahlan, ataupun dia jahil. Jahil. Hukum dia apa? Apa hukum dia? Batal solat. Batal sekalipun dia jahil. Sekalipun dia jahil. Sekalipun jahil itu dimaafkan. Tetap juga membatalkan solat. Taib. Tak sama macam puasa. Puasa kalau banyak sekalipun tak sengaja tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Apa beza puasa dengan solat? Apa? Kenapa ulama kata dalam puasa makan banyak pun, makanlah satu periuk pun, di siang hari tidak membatalkan puasa. Tapi dalam solat, kalau dia makan bukan kata satu periuk, satu butir nasi je, tamam, batal. Sebab apa? Sebab solat dia ada hai'ah dia. Ada hai'ah, ada cara dia, ada maknanya ada pergerakan dia, Kalau puasa mana ada pergerakan? Tak ada pergerakan. Sebab itu dimaafkan dalam puasa tapi tidak dimaafkan dalam solat. Baik. Kemudian kalau dalam puasa ada masalah yang ma'ruf. Apa masalah dia? Kalau orang tu paksa kita makan. Kalau ada orang paksa kita makan, diorang datang kat kita, dia hunus pisau ke, ataupun dia hulurkan pistol ke, dia kata kau makan sekarang, kalau kau tak makan aku tembak kau. Kalau kita makan, batal ke tak? Tak batal. Makan dalam keadaan yang dalam keadaan dipaksa tidak membatalkan puasa, sekalipun banyak. Baik, berbeza dalam masalah solat. Masalah solat tak sama. Kalau ada orang datang ke kita, paksa kita makan, kita tengah solat ni, paksa makan tengah solat, tamam, batal solat. Tak sama hukum dia dengan puasa. Baik. Kemudian al-kalamu amdan tu dah lepas kan, berkata dalam keadaan sengaja. Ada juga masalah ulama sebut dalam kitab apa, kalau ada orang ni, masalah al-kalamu amdan walau biharfain. Kalau ada orang datang kat kita, ada orang kafir datang dekat kita, dia kata aku nak masuk Islam, kau talkinkan aku syahadatain. Dia suruh kita ajarkan dia 2 kalimah syahadah. Dan kalau kita mentalkinkan dia syahadatain, itu boleh menyebabkan kepada batalnya solat. Ataupun macam kalau syahadatain itu perlu kepada terjemahan, tamam, batal solat. Baik. Tapi dia datang ni dalam keadaan kafir, dia nak masuk Islam, boleh tak kita ajar dia syahadatain dalam solat? Ajar dia mengucap dalam solat. Tengok mana pun Tengok, kalau
kalau dia kata, kita tengok keadaan orang tu. Kalau kita tak ajar dia sekarang dan dia akan pergi dan dia tidak akan masuk Islam, maka ketika itu wajib kita ajarkan dia syahadatain, sekalipun menyebabkan batalnya solat. Tapi kalau dia kata, kalau kita tengok orang ni, dia ni memang sungguh-sungguh nak masuk Islam, kalau tunggu sikit sampai habis solat pun dia akan tetap akan masuk Islam, maka ketika itu tidak masalah untuk lengahkan sedikit. Walaupun hukum asal melengahkan, kalau ada orang datang kat kita nak mengucapkan syahadatain, kita tak boleh lengahkan dia. Tak boleh lengahkan dia. Dia kata, aku nak masuk Islam, ajarkan aku syahadatain. Alal fawr, dengan segera kita kena ajarkan dia syahadat. Sebab apa tak boleh lengahkan? Sebab ulama kata, kalau kita lengahkan dia ajar syahadatain, kita lengahkan dia daripada masuk Islam, seolah-olah kita redha dengan kekafiran dia. Kita redha dengan kekafiran dia. Taib. Kembali kepada masalah makan dan minum. Taib. Ada soalan tentang makan dan minum? Taib. Dia kata kat sini dalam kitab Takrirat Sadidah, Dhabitul Aqlil Qalil wa huwal uruf. Uruf. Dia asalnya ikut uruf. Uruf ni apa? Kawasan ke? Uruf ni kebiasaan orang lah. Tahu, kebiasaan orang. Tapi sebahagian ulama mengkadarkannya dengan kadar simsimatin, sebiji bijian, sebutir bijian ke sebijan. Ikutlah, sebutir bijian. Ikutlah, yang penting satu bijian. Au simsimatin, ataupun dua butir, tak apalah, tak ada masalah, dua butir paling banyak. Taib. Kemudian antara perkara yang membatalkan solat adalah inkishaful aurah in lam tustar halan in lam tustar halan. Yang kedua, yang keberapa dah ni? Yang pertama membatalkan solat kalamul am, kemudian al-amalul katsir, kemudian al-aklu wasyurb. Yang keempat adalah inkishaful aurah, terselaknya aurat. Yang pertama kita kena tahu aurat tu apa. Dah belajar kan dalam bab sihhatus solah tentang aurat. Apa takrif aurat dari segi bahasa lughatan? Apa al-auratu lughatan? Aurat dari segi bahasa apa? Tak merojaah ke? Walaupun ni kuliah subuh kena merojaah. Kena merojaah, kita buat periksa nanti. Al-auratu lughatan apa? An-naqs. An-naqs, kekurangan. Betul ke tak betul? Tengoklah balik bang belakang tu. Surat 16 tu. Al-auratu lughatan an-naqs adalah kekurangan. Aurat dari segi bahasa adalah kekurangan. Wa syar'an, dan dari segi syarak adalah ma yajibu satruhu wa yahrumu nazruhu, yang wajib menutupnya, perkara ataupun bahagian yang wajib ditutup dan haram melihatnya. Jadi aurat dari segi syarak adalah anggota yang wajib ditutup, ditutup, dan yang haram dilihat, itulah aurat. Baik. Bila haram dilihat, haram juga dipegang. Baik. Itu sebenarnya aurat dari di dalam istilah fuqaha, dalam istilah ulama fiqh, dia ada banyak ta'rifan. Dalam bab solat, ulama sebut aurat adalah ma yajibu satruhu fi solah, anggota yang wajib ditutup dalam solat. Sebab aurat ni ada banyak jenis ataupun banyak keadaan. Macam dalam solat,
dalam solat, aurat perempuan lain. Luar solat aurat perempuan lah lain. Taib. Aurat perempuan dalam solat apa? Jami'u badaniha dunal wajh wal kafain. Selain daripada muka dan tapak tangan. Taib. Aurat perempuan indal maharim wa indan nisa. Di hadapan mahramnya dan di hadapan perempuan yang lain apa? Ma bainas surra war rukbah. Taib. Sekarang ni kalau ada perempuan dia nak solat dalam bilik. Dalam bilik tu hanya ada dia dan suami dia je. Berjemaah dengan suami dia. Boleh ke dia solat dalam keadaan tutup ma bainas surra war rukbah saja? Tak boleh. Jadi masalah aurat ni ada banyak tafsil dia, seperti yang disebutkan dalam ta'liq risalah jamiah. Baik. Dia kata inkishaful aurah. Jadi aurat lelaki dalam solat adalah ma baina surra wa rukbah, di antara pusat dan lutut. Aurat lelaki, auratul rajul, termasuk juga sabi. Kanak-kanak pun sama juga. Kanak-kanak kalau nak solat wajib tutup di antara surah dan rukbah. Baik. Lelaki kat sini siapa? Siapa lelaki? Siapakah itu lelaki? Ha? Sebab apa anda tanya soalan ni? Sebab sekarang ni dekat negara barat, dorang cuba untuk apa? Untuk dorang punya nak kebebasan tu, dorang kata hatta kalau lelaki yang ada zakar pun, kalau dia kata aku perempuan, dia jadi perempuan lah. Sampai tahap macam tu. Sampai tahap kalau dia kata dia kata aku ni perempuan, wajib kita iktiraf dia perempuan sekalipun dia lelaki. Sekalipun dia lelaki. Kalau ada orang lelaki macam fulan, tak perlu sebut nama, dia lelaki, makruf dia lelaki, mak dia pun kata dia lelaki, tamam, tapi dia mengaku dia perempuan, tamam, dia kata dia perempuan. Adakah kita boleh kata dia perempuan? Tak boleh. Tapi dekat negara barat sekarang ni, dia kata itu hak kemanusiaan, hak kebebasan. Dia kata kalau seorang tu mengaku dirinya perempuan, kita kena ikut, sekalipun dia ada alat lelaki, sekalipun dia ada alat lelaki. Tapi kalau dia mengaku dia perempuan, kita wajib iktiraf dia perempuan. Sekarang ni berlaku dekat negara barat. Jadi lelaki lah yang seperti yang kita tahu, yang mempunyai alat lelaki. Taib. Dia kata inkishaful aurah. Apa maksud inkishaf? Terselak. Inkishaf ala wazni infial. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Bab infial ni memberi maksud apa? Maksud mana kelas yakin, mana kelas yakin. Bab infial memberi maksud apa? Fabuhital ladzi kafar. Seorang pun tak tahu. Kelas Arabiah, Matan Bina, kelas mana yang belajar Matan Bina? Arabiah 2, mana Arabiah 2? Hai. Apa? Apa dia? Yelah, istilah dia apa? Bahasa Arab dia apa? Bukan mutawa'ah ke? Mutawa'ah kan? Bab mutawa'ah. Betul ke tak betul? Balik murojaah. Tamam. Tengok bab infial tu memberi maksud apa.
Tamam. Bab infial ni dia memberi faedah apa? Berkesan kepada sesuatu perbuatan. Kasartu zujaja fan kasara zalika zujaju. Kesan daripada dia memecahkan, dia kata kasartu zujaja, aku memecahkan kaca. Aku memecahkan kaca. Kesan daripada perbuatan dia memecahkan tu, itu dinamakan bab infial. Fan kasara zalika zuja, maka terpecahlah kaca tersebut. Jadi infial ni sama macam inkisar. Kalau dalam bahasa Melayu kita terjemahkan dia tamam, baik. Inkisaful aurah maksudnya terselak aurat. Bila kita sebut terselak, bermaksud dia bukan daripada perbuatan diri dia sendiri. Bukan daripada perbuatan diri dia sendiri. Kalau daripada perbuatan dia sendiri, kita tak kata dia yang sengaja buka. Kita tak kata terbuka, dia yang sengaja buka. Baik. Bererti kalau dia sendiri yang buka dia punya aurat dalam solat, itu membatalkan solat halan alal faur, ketika itu juga batal solat. Berbeza kalau aurat tu terselak dengan sebab benda lain, dengan sebab angin. Ada ulama katakan angin tu sebagai kait, hanya angin saja. Kalau aurat dia tersilap dengan sebab angin, tengah solat dekat padang pasir, tiba-tiba datang angin kuat sampai menerbangkan kain dia. Kalau dia tutup ketika itu juga dengan segera, maka tak batal solat. Baik. Kita kata dia tutup dengan ketika itu juga. Maksudnya apa? Apa kadar segera? Kita kata kalau dia tutup dengan segera, maka tidak batal solat. Apa kadar segera? Apa dobit segera tu? Apa dobit segera? Macam mana kita nak tahu dia ni tutup dengan segera ataupun tak tutup dengan segera? Aqalli tamakninah. Segera tu maksudnya yang kurang daripada kadar tamakninah berapa? Kadar subhanallah. Kalau angin tiup terselak dia punya aurat, tamam, kemudian dia terus tutup kurang daripada kadar subhanallah, maka tidak batal solat. Jadi hasil masalah apa nama ni? Masalah terselak aurat ni, tengok dalam Hasyiah Abu Jairami dia sebut dia kata hasil masalah apa nama ni, hasil kesimpulan daripada masalah membuka atau terselak aurat ni, dia kata mata kushifa auratuhu, bila-bila terselak auratnya secara amdan, secara sengaja. Kalau dia selak aurat dia secara sengaja, batalat, maka batal solat dia ketika itu juga. Bukan kita kata dia tengah solat ni dia selak kain dia sampai lutut, tamam, sebelum kadar subhanallah dia tutup balik, kita kata tak batal solat dia, kita kata batal juga. Sebab apa? Sebab bifi'li, sebab sengaja ataupun dengan perbuatannya sendiri. So, itu kalau dia buka dalam keadaan sengaja. Tapi kalau dia buka dalam keadaan dia lupa bahawa dia di dalam solat, tak sengajalah, ataupun dia lupa, dalam solat ke ni, dia tak perasan, tengah garu-garu sedap kan, sampai terselak kain. Taib. Au kasyafaha ghairuhum, ataupun orang lain yang selakkan. Tamam, dia tengah solat, datang kawan dia, tarik kain dia, ataupun selak kain dia, ataupun anak kecil, ataupun kucing, ataupun apa-apalah. Apa hukum dia? Au kasyafaha ghairuhum,
ataupun ada benda lain yang buka aurat dia. Tengok, fa in sataraha halan, kalau dia tutup ketika tu juga dengan segera, kurang daripada kadar subhanallah, lam tabtul, tak batal, tak batal. Wa illa batalat. Tapi kalau dia orang selak kain dia biarkan. Orang silap kain dia biarkan. Kain dia dah lucut dah, tapi dia biarkan juga. Apa hukum dia? Batal solat. Tapi pendapat ni bukan pendapat muktamad. Pendapat ni bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad apa? Pendapat muktamad bahawa tak batal kalau terbuka aurat. Tak batal kalau terbuka aurat hanya disebabkan angin sahaja. Kalau yang menyelakkan kain tu ataupun yang membuka, yang menyebabkan kepada menyebabkan kepada terbukanya aurat tu angin saja. Kalau ada benda lain, orang lain ataupun benda lain sekalipun bukan mumayyiz, budak kecil bukan mumayyiz, tetap batal solat. Jadi ada dua pandangan. Ada dua pendapat. Pendapat muktamad kata tak batal kalau angin sahaja. Tak batal kalau terbuka aurat jika yang menyebabkan terselak aurat itu angin saja. Ini pendapat muktamad. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahawa tak batal jika bukan daripada perbuatan dia sendiri. Maknanya ada orang lain datang bukakan dia punya aurat, ataupun apa? Orang lain ataupun benda lain lah, kucing ke apa benda ke yang selak kain dia, itu tak batal. Tapi pendapat ini tidak muktamad. Baik. Kalau angin kuat sangat, kuat sangat sampai dia perlu tutup berkali-kali. Sehingga menyebabkan perlu kepada perbuatan yang banyak, melebihi 3 kali pergerakan yang banyak. Apa hukum dia? Batal. Kalau angin tiup kuat dalam tempoh yang lama sehingga menyebabkan dia terpaksa mengulang perbuatan dia menutup aurat tu berkali-kali, dan menyebabkan ataupun sehingga menyebabkan dia perlu bergerak lebih 3 kali, maka batal solat dia. Dia kata wa inkishaful aurati illam tustar halan, dan terselaknya aurat jika tidak tutup dengan kadar segera. Jadi kat sini dia itlakkan, dia tak qaidkan, dia umumkan. Dia kata terselaknya aurat jika dia tidak tutup segera. Kita kata apa? Masalah ni ada tafsil, ada terperinci, bukan secara umum macam tu. Jadi perlu tambah apa? Wa inkishaful aurati illam tustar halan. Nak tambah apa? Inkishaful aurati bi ghairi rihin. Tamam, boleh tambah perkataan inkishaful aurati bi ghairi rihin illam tustar halan. Terselaknya aurat dengan sebab selain daripada angin jika dia tidak tutup dalam keadaan segera. Mengikut pendapat yang muktamad. Jadi ada qaid dekat situ, wa inkishaful aurati bi ghairi rihin illam tustar halan, jika dia tidak tutup dalam keadaan segera. Maksud birihin tu terkeluar daripada maksud ataupun terkeluar daripada perkataan birihin adalah jika inkishaf tu berlaku binafsihi ataupun bi fi'li ghairihi, ataupun dengan perbuatan orang lain selain daripada angin, mengikut pendapat yang muktamad. Tu yang terakhir, wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamdin, dan jatuhnya najis jika dia tidak buang ataupun dia tidak lemparkan halan
dengan keadaan segera, min ghairi hamlin, tanpa ada tanggungan, tanpa dia menanggung najis tersebut. Boleh faham tak? Ana ulang sekali lagi. Batal solat seseorang itu kalau ada najis jatuh dekat dia jika dia tidak melemparkan pakaian yang kena najis tersebut dalam keadaan segera tanpa ada tanggungan. Contoh, tengah ada solat pakai kopiah, tamam, tengah solat pakai kopiah, dekat bawah pokok tiba-tiba ada burung berak atas kopiah dia, tamam, ketepek gitu. Tamam, tengok, batal ke tak batal solat? Batal ke tak batal solat? Batal. Batal. Sebab apa batal? Tak payahlah kita ambil misal lain, tengah ada solat, tiba-tiba ada tai cicak yang dah kering jatuh dekat kepala dia. Tai cicak najis ke tak najis? Najis. Tahu? Tapi dah kering, jatuh dekat kopiah dia. Kopiah dia. Batal ke tak batal solat? Tengok cara dia tanggalkan kopiah macam mana. Kalau dengan tanggalkan kopiah itu ada tanggungan, dia angkat macam ni. Dia angkat. Bila dia angkat, berarti dia menanggung najis. Itu batal solat. Batal solat sebab ada perbuatan menanggung. Tapi kalau dia tengah solat pakai ridak, tengok ada tai cicak kat tepi ni, dah kering. Dia pun jatuhkan tanpa ada hamal, tanpa dia mengangkat. Nak bagi contoh ke? Faham kan? Tanpa dia angkat ridak tu, dia jatuhkan ke tepi. Itu tak batal solat jika dia lakukan dengan kadar segera. Baik. Ana bagi khulasah masalah wukuk najasah ni, dia ada dua. Wukuk najasah, dua jenis najis. Najis ni ada dua jenis. Yang pertama najis yang kering, yang kedua najis yang basah ataupun yang lembab. Baik. Untuk najis yang basah itu membatalkan solat mutlaqan. Apa maksud mutlaqan? Sekalipun dia buang tanpa ada hamal, sekalipun dia buang dengan kadar segera. Kalau najis tu jenis yang basah, membatalkan solat. Sekalipun dia buang dengan segera, sekalipun dia membuang tanpa ada hamal, tanpa dia menanggung najis tersebut, batal. Macam nak bagi contoh yang first tadi kan, kalau ada burung berak atas bahu ke, atas ridak ke, batal solat. Jatuh je najis kat badan, batal solat automatik, sekalipun dia buang dengan segera ataupun dia buang tanpa ada hamal. Itu kalau najis yang lembab ataupun najis yang basah. Tapi yang kedua, najis tu najis yang kering. Kalau najis tu kering, kita kata tak batal solat. Najis yang kering tak batal solat bila? Jika dia buang dengan kadar segera dan dia buang tanpa ada perbuatan mengangkat. Jadi itulah khulasah tentang masalah wuku'un najasah. Jadi dalam ni dia umumkan kan, dia kata wa wuku'un najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Wuku'un najasah, dia kata jatuhnya najis, dia tak perincikan najis yang lembab ke najis yang yang kering ataupun yang lembab. Jadi kita boleh tambah kat situ wa wuku'un najasati apa? Kering masalah apa? Al-jaffati. Boleh tambah perkataan wa wuku'un najasatil jaffati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Tamam. Jatuhnya najis jika dia tidak membuang secara hal min ghairi hamlin, tanpa ada menanggung. Boleh ke kita tambah-tambah macam tu?
Boleh ke kita tambah-tambah yang tu? Sekali je kan nak tambah-tambah kan? Boleh lah. Tamam. Sebab penambahan tu kerja syarih. Kalau antum baca kitab-kitab syarah, dia potong ayat, dia tambah sikit. Dia potong ayat, dia tambah sikit. Itulah kerja syarah. Pensyarih ataupun pensyarah nak syarah kitab, cara dia macam tu lah. Ambil ayat sikit. Kalau dia bagi, biasa matan ni dia akan sebut benda yang mutlak. Sebenarnya dia ada tafsir lagi. Dia bagi secara umum, sebenarnya ada tafsir lagi. Jadi kerja syarih ni dia ambil satu perkataan, kalau perkataan ni tak cukup, dia tambah lagi qaid, dia tambah lagi qaid. Itulah kerja syarih. Jadi kalau ada siapa yang cita-cita nak menjadi pensyarah kitab, cara dia macam tu lah. Kalau tengok ada masalah yang mutlak, dia tak qaidkan, kita tambah qaid lagi. Tamam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan? Ha? Aurat khunsa, ada yang tak sebut aurat khunsa. Ada khunsa ke kat sini? Aurat khunsa wallahu alam, tak ingat. Aurat khunsa tak ingat lah, wallahu alam. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada? Biasa habis dengan tasbih kifarah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكى ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاءتك يا علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتنا رسول المن واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دوش المصطفى ما إلى الحق دعانا وفوفل بكتابه في الناس شفاء وعلى آل كرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا مما خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة لكل حبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي اسمع فضل وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه لا تشي صحبي الحمد لله في البدء وتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبلاد كلماته.